Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin في عافيتي يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل. يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selamat bertemu semula kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran kuliah duha, iaitu pelajaran Tauhid dengan kitab Aqidatun Najin. Jadi kita sambung daripada muka 71 di paragraf atas. Saya bacakan. Dan makna ta'alluq itu menuntut sifat itu akan pekerjaan yang lebih atau berdiri sifat itu dengan zat. Jadi bila katakan ta'alluq, kalau kita faham dalam bahasa Melayu selalunya kerajaan, katakan kerajaan A, Ta'alluqnya ialah sampai sekian kawasan. Itu maknanya dari segi ta'alluq satu negeri kepada jajahan-jajahannya. Tetapi bila dikatakan maksud, mungkin perkataan itu juga diambil daripada bahasa Arab ta'alluq ni. Jadi kembali kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan ta'alluq, artinya kita tahulah, katakan Allah Ta'ala bersifat kudrat. Jadi kudrat Allah Ta'ala ini untuk apa? Itu ta'alluq tu. Untuk apa? Jadi tentunya kudrat Allah Ta'ala tadi, ta'alluq kudrat tadi ialah kepada benda-benda yang harus, iaitu sama ada Allah Ta'ala nak jadikan atau tidak jadikan. Jadi benda-benda yang harus maknanya benda-benda yang jaiz atau mungkinan. Yakni bila dikatakan benda yang harus, maknanya bukan yang mustahil dan bukan yang wajib. Begitulah juga ta'alluq iradat, iaitu dengan ta'alluq menentukan. Kudrat tadi ta'alluqnya taksir, artinya memberi bekas. Ta'alluq menentukan daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain, seperti menentukan kecil tidak besar, menentukan gelap tidak terang, menentukan tinggi tidak pendek. Itulah penentuan. Jadi takhsis, penentuan tadi juga kepada perkara-perkara yang harus. Dalam perkara yang harus tadi, boleh jadi memang harus tadi kecil, tidak besar, dia jauh, tidak dekat. Itu semuanya takhsis kepada ta'alluq kepada perkara yang harus daripada kehendak Allah SWT atau iradat. Maka sifat itu melazimkan berdiri ia dengan zat, maka menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih atas berdiri pada zat itu dinamakan akan dia ta'alluq. Ta'alluq umpama kudrat. Jadi sifat Allah Ta'ala tadi tidak boleh berdiri sendiri. Kerana sifat ni mesti berdiri pada zat. Artinya sifat tadi tidak ada kuasa untuk berdiri sendiri, tetapi mesti dia berdiri kepada zat. Itu yang kita faham tentang sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Semua sifat itu, sifat-sifat ini sifat qadim, artinya tiada pendahuluan kerana ia adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ia tidak berdiri sendiri. Mana tidak ada wujud kudrat sendiri. Tak ada zatnya, tidak ada. Dia bergantung atau berdiri pada zat.
Selain daripada dia berdiri pada zat, dia mempunyai ta'alluq. Artinya dia ada mempunyai kuasanya ataupun menguasai kepada sesuatu yang lain, atau dikatakan ta'alluq itu. Seperti kudrat. Maka menuntut ia mengadakan mungkin dan menadamkan dia, kemudian daripada berdiri ia dengan zatnya, maka inilah makna ta'alluq. Jadi maksud ta'alluq, bila Allah Ta'ala dikatakan bersifat kudrat, maka daripada sifat kudrat Allah Ta'ala tadi, Allah Ta'ala boleh mengadakan sesuatu atau mentiadakan. Makna mewujudkan mungkin atau mengadamkan mungkin. Jadi mengadakan atau mentiadakan. Kita balik kepada negara kita, katakan. Negara kita dalam pada dulunya adalah yang kita tahu, yang sejarah baru, iaitu di mana negara kita ini telah menjadi merdeka bila masuk ke Malaysia. Jadi bila masuk ke Malaysia, makna kita punya negara berada dalam persekutuan Malaysia. Jadi jadi kuasa Allah Ta'ala tadi, adakah nak mengekalkan kerajaan kita berada dalam persatuan Malaysia atau persekutuan Malaysia atau tidak? Jadi itulah kudrat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berkuasa nak meneruskan itu atau melepaskan. Jadi dengan kuasa Allah Ta'ala juga, ta'aluk kuasa Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala tidak mengekalkannya. Di mana Allah Ta'ala telah mengeluarkan Singapura daripada kesatuan ataupun daripada penyatuan kepada kepada Malaysia. Jadi Singapura telah menjadi negara sendiri. Itulah makna penentuan daripada berada dalam Malaysia, keluar ke Malaysia, itu adalah kuasa Allah Ta'ala atau ta'aluk Allah Ta'ala yang boleh berbuat demikian. Mana boleh mengadakan atau mentiadakan. Dan makna mungkin itu barang yang sah adanya dan tiadanya, yakni dapat berubah-ubah. Jadi kalau kita nak tahu apa yang dikatakan mungkin ialah benda yang berubah-ubah, boleh jadi ada, boleh jadi tiada, boleh jadi kekal ada, boleh jadi tak kekal ada. Itulah yang dikatakan mungkin. Jadi itulah terangnya makna sifat berdiri pada zat, dan sifat itu ada mempunyai ta'aluk. Kalau kudrat ada ta'aluknya, dan ta'aluk kudrat ialah kepada benda yang mungkin, sama ada Tuhan nak mengadakan atau nak mentiadakan. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada mungkin itu wajib aradi. Artinya wajib dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin yang ta'aluk oleh iradat akan hendak menjadikan dia. Maka wajib jadinya itu sebab bergantung oleh iradah hendak mengadakan dia. Maka dirinya itu mungkin jua. Dan setengah daripada mungkin mustahil aradi, artinya mustahil dengan sebab bergantung yang lainnya, seperti mungkin alimallah annahu lam yujad, iaitu mungkin yang diketahui oleh Allah Ta'ala akan bahwasanya tiada dijadikan dia. Jadi yang mungkin tadi memang boleh jadi, boleh jadi tidak jadi. Tapi ada yang dikatakan mungkin tadi adalah mungkin aradi, makna mungkin memang jadi. Tetapi makna bergantung kepada iradah Allah SWT. Umpamanya bila kita katakan anak, mestinya ada bapaknya. Jadi bapa kepada anak tadi artinya sesuatu yang mungkin sebagai kemestian. Makna kemestian adanya anak tadi ialah disebabkan adanya bapa. Maka dah jadi wajib. Nanti wajib dah mungkin dia jadi wajib. Tapi wajib ni mendatang. Mendatang. Kerana kalau sekali bapa tadi tidak ada anak, tidak ada anak. Jadi adanya anak tadi disebabkan adanya bapa. Jadi maka kewujudan
ataupun yang wajib ada ni mendatang. Mendatang. Artinya ada anak katanya, maknanya bila ada anak, maknanya wajib adanya bapa. Jadi wajib yang ada bapa tadi dikatakan wajib, tapi ini bukan maksud yang dikatakan mungkin yang dikatakan awal tadi, kerana ini adalah wajibnya adanya bapa tadi sebagai mendatang. Bukan kerana apa? Kerana dia satu yang tepat wajibnya. Begitulah juga sebaliknya yang mustahil. Kerana apa? Kalau sekiranya anak itu tak ada, maknanya tak adalah bapa tu. Mana tidak ada jadi bapa. Jadi itu sebagai aradi dipanggil. Maka mustahil jadinya itu dengan sebab bergantung pengetahuan Allah Ta'ala tiada hendak menjadikan dia, maka dirinya itu mungkin juga. Jadi seperti misalnya haiwan mas. Haiwan mas ni memang tak ada. Mustahil ada haiwan mas. Jadi kenapa tak ada? Kerana itu adalah, walaupun dia mungkin makna boleh jadi ada haiwan daripada mas, tetapi tidak ada. Kerana badan haiwan dengan kulit haiwan dengan apa, dengan galian lain, takkan nak sama besi dengan apa, emas dengan apa, galian, satu galian jadi haiwan. Jadi benda ni tidak mungkin jadi. Tapi tidak mungkin jadi ni bukan bermakna Allah Ta'ala tidak ada kuasa, tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berkehendak untuk menjadikan sedemikian. Jadi mustahil untuk dijadikannya. Tetapi mustahil ini bukanlah mustahil daripada asal, tapi mustahil mendatang, aradi. Kerana apa ni? Dikatakan satu benda yang mustahil, tetapi dia bukanlah mustahil pada Allah Ta'ala, tetapi makna dia mustahil sebagai aradi. Seperti contoh tadi anak dengan bapa. Dikatakan umur bapa anak lebih tua daripada bapa, mustahil kan? Jadi mustahil macam ini adalah mustahil aradi, walaupun dia benda mungkin. Makna mungkin. Kerana benda dikatakan mungkin kerana masuk dalam alam. Tetapi ini adalah dikatakan mustahil aradi disebabkan benda ni datang, arad maknanya mendatang. Bukanlah makna dia memang mustahil, kerana Allah Ta'ala tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala dalam perkara mungkin. Maka keduanya itu dita'aluk oleh kudrat dan iradat, dan tiada dita'aluk keduanya kepada wajib yang hakiki, dan demikian lagi tiada ta'aluk keduanya kepada mustahil yang hakiki. Jadi maknanya ta'aluk iradat dan ta'aluk kudrat tadi hanya pada mungkin sahaja. Tapi katanya kalau dia tidak ta'aluk kepada wajib dan tidak ada ta'aluk kepada mustahil. Yang dikatakan ta'aluk pada wajib yang benar. Artinya kudrat Allah Ta'ala dan iradat Allah Ta'ala tidak boleh bertakluk pada diri Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala memang dah ada, dah sedia ada, tidak ada pendahuluan. Jadi tak perlu ada, tak bolehlah makna ada kuasa kepada dirinya sendiri. Begitulah juga katakan yang mustahil pada Allah. Seperti mustahil Allah Ta'ala ada anak umpamanya, atau ada isteri. Yang mana mustahil tadi tidak takluk kudrat dan iradat, kerana memang mustahil sebenar-benarnya pada Allah Ta'ala tadi. Berlainan kepada wajib aradi atau mustahil aradi. Jadi kalau kita katakan wajib bapa lebih tua daripada anak, itu wajib. Tapi wajib itu bukanlah wajib hakiki, tetapi wajib aradi. Begitulah sebaliknya yang mustahil. Mana boleh dua ta'aluk Allah kerana benda itu mungkin. Adapun masalah kita ini ialah wajib dengan sebab yang lainnya dan mustahil dengan sebab yang lainnya, bukan wajib hakiki dan bukan mustahil hakiki, kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala jikalau ta'aluk ia dengan mengadakan mungkin adalah itu mungkin bagi zatnya, dan wajib ia kerana bahawasanya bergantung ilmu
ilmu Allah dengan mengadakan dia. Maka jadilah adanya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lainnya, yakni sebab ta'alluq ilmu mengadakan dia, dan jikalau ada ia mungkin pada zatnya sekalipun, kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, nescaya lazimlah bertukar ilmu itu jadi jahil, dan iaitu mustahil. Jadi balik kepada ta'alluq kudrat dan iradat Allah SWT tadi, tidak boleh bertakluk kepada yang wajib dan tidak bertakluk kepada yang mustahil. Dia hanya bertakluk kepada yang harus sahaja. Cuba kita lihat apa masalahnya. Jadi masalahnya ialah maknanya bahawasanya yang dikatakan di sini, adapun masalah kita iaitu wajib dengan sebab yang lainnya. Jadi wajib dengan sebab yang lainnya. Seperti misal tadi, wajib bapa berlebih tua pada anak dengan sebab anak. Maknanya kalau sekiranya dia tidak ada anak, maknanya tidak ada benda tu. Perkara itu tidak timbul kata-kata macam itu. Dan mustahil dengan sebab yang lainnya. Artinya mustahil anak tadi dilahirkan dahulu daripada bapaknya. Tapi mustahil ini artinya dengan sebab bapak ni memang yang dulu, bukan bapak yang kemudian. Jadi maknanya sebab itu yang mustahilnya. Ini tidak termasuk dalam wajib hakiki atau mustahil hakiki. Bukan wajib hakiki, dan bukan mustahil hakiki. Kerana bahawasanya ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilmu Allah Ta'ala, jikalau ta'alluq ia dengan mengadakan mungkin, adalah ia mungkin bagi zatnya, dan wajib ia kerana bahawasanya bergantung ilmu Allah dengan mengadakan dia. Jadi kalau sekiranya dalam ilmu Allah Ta'ala nak mengadakan yang mungkin, jadi Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya mungkin itu akan wujud. Seperti negara kita tadi, Singapura, akan wujud. Dengan sebab apa? Dengan sebab yang Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala mengadakannya, mengetahui lebih dahulu untuk mengadakan negara ini. Sehinggalah negara ini ada. Bergantung pengetahuan Allah kepada bendanya, iaitu Singapura, dan kemudian dengan sifat kudrat Allah, dengan sifat iradat Allah, maka terjadilah apa yang Allah Ta'ala ketahui tadi, atau yang kehendaki tadi, atau yang dikuasainya. Maka jadilah adamnya pada waktu itu mustahil dengan sebab yang lainnya. Yakni mustahil tadi bukan sebab kerana hakikinya, kerana zat itu, tapi kerana yang lain. Yakni sebab ta'alluq ilmu mengadakan dia, dan jikalau ada ia mungkin pada zatnya sekalipun. Kerana jikalau tiada dapat ada pada waktu yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala, supaya lazimlah bertukar ilmu itu pada jahil, dan iaitu mustahil. Maknanya sekiranya Allah Ta'ala tidak mengetahui benda tu ada, tapi Allah Ta'ala tidak mengetahui, maka jadilah Allah Ta'ala itu jahil. Jahil tadi bagi Allah Ta'ala adalah mustahil. Jadi itulah saja pada kali ini, dan kita akan sambunglah pada minggu hadapan, insya-Allah, akan hal ini. Jadi salam hormat daripada Masjid Darul Makmur, daripada pengurusi dan daripada sekalian anggota-anggota Masjid Darul Makmur. Jadi jangan lupa bantulah masjid ini seberapa yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.